Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so Madam mula tajuk baru. Okey, sambil-sambil kita tunggu kawan kita masuk. Kalau nak masuk secara auto, awak guna MOE. Jadi kita boleh masuk terus. Okey, so Madam mula Okey, untuk tajuk hukum linear. Okey, hukum linear ni dia adalah tajuk yang ke-6. Tajuk 6 tingkatan 4. Kalau kita dari segi paparan soalan, kita rasa benda tu sukar. Tapi Madam cuba terangkan dengan menggunakan satu teknik supaya pelajar nampak. Dan kita sebenarnya tak perlu rasa takut dengan gambar rajah. Sebab pelajar yang generasi sebaya dengan awak ni memang sukakan gambar rajah. Okay? Gambar rajah dengan visual, audio awak suka. Dia generasi TikTok semua ni. Okey, untuk hukum linear sebenarnya dia memudahkan kita. Sebab kalau fikir secara lurus ni kita nampak jelas berbanding kita fikir secara kuadratik, kubik, kuartik dan lagi-lagi yang tik yang lain. Okey. So kalau ikutkan sebenarnya soalan kita yang asalnya dia bukan dalam bentuk linear. Contoh grafnya adalah graf yang berliku-liku. Semasa berliku-liku ni paksi kita adalah Y dengan X. Jadi kalau kita contohnya nak jadi engineer, kita kena berusaha untuk fikir macam mana garisan yang bergerigi ni kita nak jadikan dia sebagai garisan lurus. So bila kita buat garisan lurus, garisan lurus, paksinya mungkin akan berubah. Daripada X mungkin akan menjadi 1/X. Daripada Y mungkin dia jadi nilai XY. Bergantung kepada keadaan. Kerana bila kita buat hukum linear ni, maka terhasillah garis lurus sahaja. Contohnya garis lurus tu begitu. Dan bila dapat garis lurus, kita akan sambung tajuk 7 nanti tentang garis lurus. Kita belajar nanti. Daripada garis lurus ni banyak benda yang kita dapat. Yang pertama kita dapat nilai yang memintas di sini. Saya buat warna hitam ni. Nilai yang pintas di situ kita panggil dia C, iaitu pintasan pada paksi Y. Selain daripada tu, kita akan dapat nilai kecurunan garisan. Kecurunan garisan. Biasanya pelajar belajar Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Cuma Madam lupa, you belajar ni tingkatan berapa, Madam lupa. Tapi benda ni kita dah belajar semasa menengah rendah. Okey. So, dengan garisan lurus ni juga, kita akan menghasilkan yang M yang awak cari sekarang ni, nama lain dia adalah kecerunan. Kecurunan dalam bahasa matematik yang lain, kita panggil dia dy dx. Okay? Sebab itu semasa memilih soalan daripada chapter 6 ni, Madam agak terkeliru sebab soalan dia hampir-hampir sama tetapi ada beberapa keyword menceritakan tentang kecurunan dan ada beberapa keyword menceritakan tentang dy dx. Jadi Madam ambil je semua gambar yang ada tentang graf garis lurus. So bila kita buat latihan rupanya dia adalah tajuk 7. Sebab itu Madam betulkan. Okey. So kita tengok yang pertama di sini kalau peta konsep kita. Kalau hubungan linear kita tulis sebagai Y sama dengan MX tambah dengan C. Okay. So yang ini sebenarnya menghasilkan garis lurus. Manakala hubungan tidak linear seperti graf yang pertama Madam,
kita boleh menjadikan pertukarannya daripada tadi kita buat daripada Y telah bertukar menjadi XY dan itulah dia yang dinamakan dengan Y besar. Manakala M dikekalkan. Okay, M dikekalkan, cuma X kita daripada X sahaja berubah menjadi 1/X contohnya, itu adalah X besar. Berbanding dengan X yang tadi, kita label sebagai X kecil. Itu perubahan saja. Nama bila sebut hampir sama, cuma Y besar. Sama dengan MX besar tambah dengan C. C di sini merujuk kepada apa-apa nilai yang pintas pada paksi Y. Itu yang Madam ceritakan tadilah. Yang atas tadi ni kita cerita lebih jelas. Cuma perwakilan kita, Y kecil ini telah menjadi Y besar. Okay. Sama dengan M X kecil ini dah menjadi M X besar. Tambah dengan C kekal. So kalau saya sebut nanti mungkin saya akan sebut Y besar kot supaya awak tak tertukar Y kecil dengan Y besar. So tugas kita sekarang ialah kita kena convert daripada Y kecil menjadi Y besar. Itu dia hukum linear. Okay, so bila dah dapat nanti, bila awak dah dapat kenal pasti nanti, kita boleh menghasilkan persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik Y besar sama dengan MX besar tambah dengan C di mana M menceritakan tentang kecerunan garisan. Rumus tidak diberi untuk nilai M. So, Madam tulis dekat sini M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. C pula adalah menceritakan tentang pintasan paksi Y besar. Okay, bagi garis lurus penyuaian terbaik. So, soalan ni dia akan keluar kertas 1 dan juga kertas 2. Okay, yang ini saya dah check lah. Takut pula nak sebut. Yang ini dia akan keluar, kertas 1 dia akan bagi gambar rajah. Kertas 2 biasanya dia suruh pelajar lukis graf. So kalau kertas 2 tu kita hold dulu sebab pelajar mungkin baru nak belajar basic. Kalau medium tu buat graf nanti dia back mood. Dia tak nak study langsung admit. Okay. So itu saja kalau ikutkan tajuknya. Cuma kita kena bijak. Okay, bila tengok soalan, kita kena bijak mengeluarkan maklumat. Okay, Madam pergi dahulu soalan exam dulu-dulu tahun 2011. Okay, ini adalah tahun 2011. Tapi masih lagi boleh digunakan. Cuba awak tengok TikTok kan. Kawan senior-senior awak kata keluar yang dah zaman Tok Kaduk. Jadi zaman Tok Kaduk ni takut keluar balik. Jadi kita kena tengok. Okey, tengok apabila soalan terus je bagi kat kita ni garis lurus, kita dah tahu soalan ni dah siap dah buat dia menjadi Y besar sama dengan M X besar tambah dengan C. Kalau awak perhatikan, Y besar kita itu adalah XY. Tulis kat sini, Y besar ni sebenarnya XY. Sama dengan M. X besar itu merujuk kepada X kuasa 2. So, Madam ganti tempat X tu sebenarnya adalah X kuasa 2. Tambah dengan C, Madam kena tengok dekat pintasan, dekat paksi. Saya nak ambil warna apa ni ya? Okey. Dekat paksi Y, dia memotong di sini. Nilai di situ adalah nilai 6T.
Okey. So, setakat yang madam uraikan, madam ganti-ganti ni, dekat mana rasa tak faham? Boleh ke tak? Masa madam urai ni, madam letak warna kuning, warna pink, boleh faham tak? Okey, boleh lagi. So, kita tengok Okey, ni daripada gambar rajah tau. Ni gambar rajah. Okey, so bila dapat soalan, awak terus cari yang madam ajar tadi. Paksi Y besar tu apa, paksi Y kecil tu apa, Y besar apa, X besar apa, kita highlight siap-siap, kita pandang terus. C tu apa? So C kita dah dapat dia sebagai 6T. Iaitu daripada penerangan nota madam tadi, madam guna terus pada gambar rajah. Lepas tu baru madam ambil masa untuk baca soalan. Pemboleh ubah X kecil. Dekat Kelantan ni hujan kalau dengar macam bising tu memang hujan lebat. Okey, pemboleh ubah X kecil dan Y kecil dihubungkan oleh persamaan berikut. Dengan keadaan P adalah pemalar. Kita masa baca tu berdebar dah apa soalan nak tanya. Rajah 12 menunjukkan garis lurus QR. Madam buat QR yang diperoleh dengan memplot XY melawan X kuasa 2. Dia macam dah nak jelaskan bahawa XY ini adalah Y besar, manakala X kuasa 2 ini adalah X besar. Dia memang dah bagi clue dekat kita. Okey, tapi kita dah bijak awal lagi. Sebelum dia bagi tahu, kita dah dapat detect dah. Okey, tengok Madam buat perubahan. Okey, ready? Yang ini memang perlukan kerjasama pelajar untuk sama-sama tengok sebab kita akan faham daripada penerangan madam. Kalau saya tersalah guna panggilan mama tu, saya minta maaf ya. Sebab student saya memang saya bahasakan dengan panggilan mama. So pagi tadi saya dah hantar salah. Saya nak hantar madam sebenarnya tapi tertype mama. Okey, tambah dengan 12 per dengan X kecil. Okey, itu soalan yang warna kuning. 3Y sama dengan kurungan P tolak 1X tambah 12 per dengan X. Soalan madam. Dekat sini, sebenarnya kita perlukan XY tetapi di situ masih lagi ada Y sahaja. Jadi madam kena kreatif. Macam mana nak suruh di sini adanya X? Jadi semua sebutan madam kena darab dengan X. So sebutan yang warna biru ni, kalau kita darab dengan X, dia akan dapat 3XY. Sama dengan yang dalam kurungan tu kita akan dapat P tolak 1. Asal yang kuning, asal yang pink ni cuma X. Tetapi tadi madam dah darab semua sebutan dengan X, dia akan menjadi X kuasa 2. Dan yang hujung sini kalau madam darab dengan X, dia cuma tinggal 12. Okey, so part yang madam tulis warna merah, barisan warna merah sekarang ni, madam buat anak panah sekarang ni, kat mana rasa tak boleh? Kita terus terang, kita dah habis dah tajuk 6, penerangan dah habis, tinggal nak buat latihan je lagi dah. Okey, dekat anak panah, dekat mana yang tak boleh nak kop? Yang mana tak boleh nak dengar saja tapi tak faham? Macam tu. Boleh tanya terus saya terang. Boleh terima? Okey, so step kat sini sebenarnya adalah darab X untuk semua sebutan. Okey, P tolak X.
Nazrin tanya yang itu ataupun nak apa tu? Tanya. Nazrin tanya ke apa tu? Okey, tanya. Okey, so madam menjawab soalan kawan kita. Nazrin tanya, macam mana terhasilnya yang warna kuning ni? Okey, yang warna kuning. Okey. Madam ambil yang atas sebelum ni. Madam nak urai kepada yang bertanya. Ni, asalnya dia adalah P tolak 1 dan dia dah ada X. Kemudian, madam buat arahan, darab X untuk dia. So, bila madam darab dengan X, asalnya ni X kuasa 1, darab lagi X. Dia akan menjadi P tolak 1, madam letak je dalam kurungan. X kuasa 1 darab X kuasa 1 jadi X kuasa 2. Akhirnya jadi yang kuning. Jelas tak? Boleh? Dalam kurungan kita jangan usik sebab objektif utama kita darab kerana nilai di sini, okey, nilai di sini adalah Y. Sedangkan kita nak suruh jadi paksi XY. Jadi madam kena jadikan di sini sebutan Y ni menjadi XY. Jadi macam mana nak wujudkan X? Semua sebutan kita darab dengan X. So kita jangan ubah yang dalam tu sebab yang dalam tu adalah nilai M. Okay, kita jangan ubah nilai dalam kurungan. Okay, sampai situ dah beres. So bila saya tengok yang anak panah sekarang ni, okay, kita tengok yang anak panah ni, didapati nombor 3 ni adalah parasite. Dia menyebut kat sini nombor 3 sebab soalan dah bagi tahu dah. Dia nak suruh paksi tu jadi XY. Dia tak mau ada nombor 3. Jadi madam kena cari ikhtiar untuk buang nombor 3. Cara nak buang nombor 3, madam pun buat proses bahagi semua sebutan. Okay, bahagi semua sebutan dengan 3. Okey, tengok anak panah. Bila madam bahagikan ni dengan 3, yang ini dengan 3, yang ini dengan 3, kita tengok apa kesannya. Kesannya awak akan dapat X, Y sahaja sama dengan P tolak 1 per 3 tambah dengan 4 dan kat sini adalah X kuasa 2. Alright, madam buka kepada soalan, silakan. Okay, tengok anak panah warna merah pula. Boleh lagi? Okay, jangan risau sebab topik ni pendek, cuma soalannya pelbagai. Jadi madam akan buat banyak episod, cuma soalannya lah kan, kita kena banyakkan latihan. Okey, dah sampai sini, kita pun tengok balik apa yang soalan suruh. Soalan suruh, paksi kita ialah XY melawan X kuasa 2. Okey, kita dah lengkap. Kita dah ikut kehendak soalan. Dah jadi warna pink. Pink adalah paksi XY. Dah jadi warna biru. Warna biru adalah X kuasa 2. Jadi, yang warna pink ini adalah Y besar. Kemudian kita ada M. Kita dah ada X besar. Tambah dengan 4. Okey, kalau pelajar nak tanya, contohnya, M ini sebenarnya yang kawan kita tanya tadi, tak perlu kembang ke tak payah sebab itu mewakili nilai M. Okey, saya terbuat nombor 4. Saya nak buat huruf C di sini. Okey, so kita dah dapat dah jawapan A. Okey, jawapan A kita dah dapat.
Dia suruh kita ungkapkan 3Y ini, okay, dalam bentuk linear. So, jawapan madam untuk A tadi ialah XY sama dengan P tolak 1 per dengan 3 X kuasa 2 tambah dengan 4. Ini adalah jawapan A. Okey, madam buka soalan kalau ada nak tanya untuk A. Sebab exam dia akan ada A dengan B saja. Okey, A dengan B. Sebab markahnya sikit. Okey, kalau boleh madam terus kepada B. Okey, madam terus kepada B. Sebab saya tak pasti ni pelajar diam dia faham ataupun pelajar diam dia takut nak tanya. Ada dua. Okey. So saya husnuzon saya anggap pelajar faham Okey, so madam teruskan. Okey, untuk seterusnya soalan B dia bagi kecerunan garisan biru adalah -2. Dan madam dah bagi tahu tadi kecerunan adalah nilai M. Dalam kes sekarang nilai M kita ialah P tolak 1 per dengan 3. Iaitu nilai yang biru ni sekarang adalah nilai M. Dan soalan bagi dengan baiknya nilai M tu -2. -2 sama dengan P tolak 1 per 3. 3 ni kan, 3 ni madam bawa pergi sana nanti dia jadi darab. -2 darab dengan 3 -6 sama dengan P tolak 1. Jadi soalan tanya apakah nilai P? P bersamaan dengan -6 tambah 1. Okey, -6 tambah 1. Maka P bersamaan dengan -5. Dapat jawapan yang pertama dengan syarat pelajar faham apa maksud kecerunan. Kecerunan adalah M bersamaan dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Tapi yang madam baru tulis ni dia keluar tajuk 7. Alang-alang kita dah terang sekaligus. Okey. Kemudian kena berani gantikan nilai M itu dengan -2. Daripada situ kita boleh selesaikan jawapan P. Okey. Boleh ke? Boleh? Untuk nilai P dahulu, boleh ke tidak? Okey, boleh. Okey, kemudian madam nak cari satu lagi. Soalan suruh cari apakah nilai T. Jadi madam kena tengok dekat graf kita, mana huruf T. Okey. So huruf T tadi, huruf T tadi berada dekat pintasan. So kita ada kat sini nilai pintasan pada paksi Y ialah 6T dan daripada pengiraan tadi perhatikan nilai di belakang ini madam bagi tahu tadi dia adalah nilai C. Jadi kesimpulannya 6T itu bersamaan dengan 4. T bersamaan dengan 4 per dengan 6. Kita tak perlu membazir masa untuk pemudahkan seperti sekolah rendah, tak perlu. Tulis je 4 per dengan 6 sama dengan. So kalkulator akan tolong kita, jawapan kita 2 per 3. Okey. Kalau soalan exam pun ditanya yang gini je. Yang gini sahaja. Dia tak akan tanya lebih-lebih. Cuma soalan yang terkini ni dia combine tajuk 6 dengan tajuk 7, dia combine terus. Dia ada satu garisan lain, dia ada cerita lain di sebaliknya. Itu soalan saya tengok 2021 dia dah combine dah. Tahun ni pun mesti dia combine juga. Sebab tajuk 6, 7 adalah tajuk yang hampir-hampir sama. Okey, saya buka dulu kepada soalan. Kita bincang nombor 12.
A dan juga B. Faham ke tidak ataupun ada masalah di mana-mana? Kalau tak ada masalah, saya akan pergi kepada satu contoh lagi. Boleh? Ni malu ni nak cakap tak boleh ni. Okey, boleh. Okey, kita teruskan satu lagi. Okey. So, soalan nombor 13. Kan, Madam nampak dia macam straight line. Yang ini adalah soalan tajuk 7. Okey, tajuk 7. Sebab dia dah ada tentang, masih ada tentang keturunan, tapi dia nak cerita benda lain. So, yang ini nanti bila tajuk 7, kita akan buat lagi. Esok, Kelantan cuti saya cuba ambil gambar sebab kalau ambil malam, dia ada kesan lampu, dia ada bayang-bayang. Okay, saya ambil esok sebab Kelantan cuti. Saya cuti seminggu. Ini kertas 2, kita takkan bincang lagi kertas 2. Ataupun kertas, saya tak ingat, saya tak label ni. Nanti saya label betul-betul. Okey. Soalan seterusnya nombor 12. Okey, nombor 12. Perhatikan dulu pada graf. Jangan tengok soalan pokok lagi, tengok pada graf dulu. Okey. 1 per X kuasa 2, 1 per Y. Okey, kita terus Okey, yang pertama, dia kata kat sini maklumat yang kita ada. Satu yang ini. Ini adalah nilai Y besar kita. Kemudian nilai yang warna ni, warna pink. Ini adalah nilai X besar kita. Kemudian satu lagi maklumat yang kita perlukan. Ni dia. Itu adalah nilai C. Ni adalah nilai C. Maka lengkaplah Y besar sama dengan MX besar tambah dengan C. Iaitu Madam dah buat dah C warna biru. Kemudian X ini warna pink. Kemudian Y besar warna kuning. Itu daripada graf. Dapat graf, terus tonyoh-tonyoh nilai-nilai yang penting di situ. Ada 3 benda yang penting. Y besar, X besar, nilai C. Itu daripada graf. So kita dapati daripada graf sebenarnya kita tak guna lagi 5/6. Kita tak guna lagi 5/6. So untuk tajuk ni jangan tengok lagi 5/6. Okey, kemudian baru baca soalan berayat. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan begitu. Rajah 12 menunjukkan graf garis lurus dengan memplot XY warna kuning. 1 per Y, sorry saya sebut XY tadi. 1 per Y warna kuning. Melawan 1 per X kuasa 2 mewakili X besar warna pink. Okey, itu soalan dan kita memang dah digest awal-awal soalan sebab kita tengok picture dahulu. Kita tengok picture. Kemudian soalan tanya, cari nilai P. Okay, dia suruh kita cari nilai P dan kita tertanya-tanya dekat mana ada nilai P, dekat gambar rajah tak ada. Okay, rupa-rupanya ada dekat soalan. Okay, soalan di sini. P per dengan Y kecil sama dengan 1 tolak Q per dengan X kuasa 2. Okey. Kemudian soalan exam ni dia memang pandai. Dia pandai menggugat pelajar tau. Pelajar kena susun Y besar dahulu. Okey, bila susun pelajar akan dapat Y besar kita mestilah 1 per Y. Dan kita dapati P telah menyebut di situ. Okay? P telah menyebut dekat warna merah. Jadi untuk step yang warna merah ni, Madam kena nyahkan P. Macam mana nak nyahkan P? Caranya ialah
Okey. Bahagi semua sebutan dengan P. Maksudnya yang ini bahagi P, yang ini bahagi P, yang ini bahagi P. Itu maksudnya. Kemudian P ni dengan P ni mati. Itu yang kita nak supaya tinggal 1/Y. Okey, so Meda undo balik. Okey, kita congak je lah maksudnya. Okey, so bila Madam bahagikan semua sebutan dengan P, dapatlah 1/Y sama dengan 1 per dengan P tolak Q per dengan P dan kita ada 1/X kuasa 2. Okey, yang warna hitam sekarang, dekat mana tak faham? Madam buat ikut warna lah, senang. Okey, perubahan daripada warna merah menjadi warna hitam. Boleh terima ke? Okey, Madam terus. Okey, Madam teruskan. Okey, so apabila dah selesai, 1/Y ini telah menjadi seperti soalan nak. Madam persalin 1/Y. Kemudian, Madam kena susun M dahulu. M kita ialah negatif Q per dengan P. Itu adalah nilai M. Okay, itu adalah nilai M. Selepas itu, Madam kena susun nilai X besar. Nilai X besar ialah 1/X kuasa 2 tambah dengan C. Okay, next, tambah dengan C. C kita adalah yang ini. Ni sebenarnya C kita, tapi soalan nak suruh kita keliru, dia tukar-tukar kedudukan. So, dia akan jadi tambah dengan 1 per dengan P. Okey, Madam buka dulu kepada soalan, silakan. Merah kepada hitam, hitam kepada hijau. Kat mana rasa tak okey? Okay, saya anggap pelajar boleh. Saya anggap boleh. Kalau tak, video kita akan jadi terputus. Okey, jadi seperti yang kita tengok pada graf tadi. Okey, pada graf tadi, kita dah beres 1/Y warna kuning. Kita dah beres 1/X kuasa 2 warna pink. Kemudian kita ada satu lagi nilai 1/P ini adalah nilai C. Dan nilai C kita pun kita dah cari pada graf tadi dapat 2. Kesimpulannya 1/P ini sebenarnya adalah nilai pintasan iaitu 2. Jadi bila soalan tanya apakah nilai P, so Madam akan jadikan P sebagai tajuk, P datang ke sana, 2 datang ke sini. Dia akan jadi 1/2 sama dengan P. Itulah dia jawapan soalan A, nilai P bersamaan dengan 1/2. Okey, Madam buka kepada soalan kalau ada. Okay, so satu lagi soalan minta kita mencari apakah nilai Q. Okay, apakah nilai Q? Dan kita dapati Q berada di sini. Q berada di sini. Jadi, barulah kita tahu apakah peranan titik 56. Okay, apakah titik 56? Sekejap, adakah saya terkeluar daripada, sebab saya nampak pelajar left. Oh, saya masih di talian saya unsing juga. Saya nampak bila pelajar ramai-ramai left tu maksudnya mungkin saya tak ada line. Okey, saya sambung. Sikit lagi dah. Okey, daripada yang kita dah buat, nilai M kita ini adalah nilai di sini.
Jadi nilai M kita adalah negatif Q per dengan P. P kita tadi adalah 1/2. Okey, so saya masukkan P kita adalah 1/2. Okey, oleh kerana kita nak cari nilai Q, madam kena berusaha mencari nilai M. So macam mana nak cari? Masa itulah pentingnya titik yang pertama koordinat 02, titik warna biru tadi. And the second point yang Madam kata tadi, kita tunggu dulu. 5, 6 ni kita tunggu dulu. So apabila ada dua titik, kita sebenarnya boleh mencari nilai M, iaitu Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi pelajar pun declare lah mungkin yang ini 1, yang ini 2 supaya senang kita nak masukkan dalam rumus. Rumus ini tidak diberi dalam exam. Sama dengan Y2 adalah 6 tolak dengan Y1 adalah 2 per dengan X1 X2. X2 adalah 5, X1 adalah 0. Daripada situ, Madam dapat yang di atas tu 6 tolak 2, 4 dan nilai kat bawah adalah 5. Okey, ni nilai M dan Madam akan masuk ke dalam yang kita hold tadi. So, yang pertama nilai M dahulu. M adalah 4/5 sama dengan negatif Q per dengan 1/2. Okey, kalau pelajar nak cepat, saya tahu nanti kalau kira ni salah algebra mana-mana, so saya cadangkan. Pelajar terus tekan Q sama dengan, sebab saya takut pelajar salah darab. Okey, kita try 4 per dengan 5. Alfa sama dengan, salah. 4 per dengan 5. Alfa, negatif X per dengan 1/2. Sebab dia banyak per. Shift, solve. Shift and solve sama dengan. So, awak akan dapat nilai begini, negatif 0.4. Jangan risau. Awak tekan button answer dan awak tekan tanda sama dengan. Dia akan tukar kepada bentuk pecahan. Jadi awak terus dapat jawapan negatif 2/5. Saya rasa benda ni dah menunjukkan kita buat dalam kerja. Okey, kalau pelajar tanya, yang ini Madam guna kalkulator, boleh tak Madam nak tunjuk menggunakan kaedah biasa? Okey, kalau nak guna kaedah biasa, 4 per dengan 5, 1/2 sekarang ni bahagi. Bila dia ke sana, dia akan menjadi darab 1/2. So, awak dapat 2/5. So, step awak akan menjadi 2/5 sama dengan negatif Q. Soalan tanyakan tentang Q, jadi awak kena bagi nilai negatif ni ke orang sebelah sana. Jadi, positif Q sama dengan negatif 2/5. Ni jalan kerja kalau guna kalkulator 1/1. Yang warna hitam tadi, kalau guna jalan kerja, kita arahkan kalkulator yang kira. Kita jadi bos. Kalau ikutkan 2 contoh, dah cukup untuk malam ni. So besok kita akan buat soalan yang tajuk 6 juga, tapi kita akan buat mungkin ada lagi 2 contoh lagi. Okey, so macam mana? Boleh ke? So kalau tak ada soalan, kita boleh berhenti untuk hari ni. Kita akan sambung besok. Besok kita mungkin boleh buat kelas. Masa yang sama, hari Sabtu nanti saya update. Adakah saya perlu kod-kod saya nak keluar sebab saya cuti semester.
Kalau saya keluar, saya balik lewat, nanti saya akan bagi tahu dalam grup lah sama ada kelas ataupun tak ada. Okey, so itu saja daripada Madam. Tajuk ini sangat mudah, tapi awak kena tengok soalan sebagaimana Madam ajar tadi. Tengok dulu pada graf, baru kita pujuk macam mana nak handle soalan berayat. Okey, tengok dulu pada graf. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam.